Era pandemik sekarang ni, kita cerita sikit lah pasal travelling sebab kalau tidak tak nak keluar pun nak travel. Okay, so selalu antara benda-benda yang kalau orang travel overseas, gambar-gambar yang orang suka tangkap ialah gambar kincir angin, windmill. Selalu sinonim kat Belanda lah. Tapi kincir angin ni, walaupun dia teknologi yang dah berkurun lamanya, sekarang orang masih guna, dan untuk setengah negara teknologi ni sangat advance yang memang boleh supply energi kepada penduduk-penduduk dia dalam macam untuk percentage yang agak banyak jugalah. So macam mana angin ni boleh menjadi sumber tenaga? So benda tu simple je kot, yang selalu kita pergi pasar malam tiup-tiup kincir angin tu kan. Dengan angin tu sahaja boleh menggerakkan kipas, yang mana kipas tu kalau connect kepada dynamo, dia boleh generate electricity. So benda tu sangat straightforward, orang zaman dulu pun boleh terfikir pasal benda tu. Sekarang punya kincir angin, dia punya capacity tu sangat besar sampai boleh generate electricity for millions and millions of homes. So apa pros and cons kincir angin ni lah? Pros dia, satu, murah. Dia punya sumber tenaga tu ada di mana-mana sahaja, dan yang kemudian tanah yang digunakan tak besar, sebab kita cuma perlu pacakkan satu je. Nak compare dengan kalau power plant lain perlukan macam satu tanah yang sangat besar lah untuk generate the same amount of energy, dan efficiency dia up to 35 to 45%. So bila kita tiup angin dekat kipas tu, dia dapat convertkan 35% hingga 45% dalam bentuk tenaga elektrik. Yang lain dia akan keluar dalam bentuk haba ataupun friction ataupun bunyi. Ini salah satu cons untuk kincir angin lah, yang kadang orang tak suka. Kalau macam negara-negara yang gunakan kincir angin ni, diorang tak suka kalau buat dekat sangat dengan private land, sebab dia bising. Bila kipas tu pusing, macam kipas kat rumah kita lah kan, pusing-pusing dengar bunyi motor dia kan. So bayangkan kincir angin yang tinggi gila, yang besar gila, berapa banyak bunyi dia keluar kan. So dekat situ dah pencemaran bunyi. Lepas tu satu lagi, untuk menjadikan kincir angin ni efektif dan efisien, so once kipas tu tangkap angin, dia akan ada lebihan angin yang terkeluar. So bagusnya kalau kita letak kincir, macam batang-batang kincir angin tu next to each other, supaya dia tangkap each other punya angin. So dapatlah harvest macam maksimum angin yang ada tu. Dan sebab itulah orang hasilkan wind farm. Okay, so wind farm ni selalunya bukan dekat tanah, selalunya dekat laut. Satu, sebab kalau kat tanah dia jadi occupy space dah lah, yang macam dah tak make sense lah kenapa nak ada wind farm instead of nak build another power plant. Dan satu lagi, kenapa buat dekat laut? Sebab angin dekat laut tu lagi kuat, lagi kencang daripada angin dekat tanah. Sebab bila dekat tanah ni kita ada bangunan lah, ada muka bumi yang tak rata lah. So bila dekat laut tu dia macam flat je, okay, memang dapat maksimum. So dulu saya pernah pergi Denmark, kat Copenhagen, saya nampak wind farm daripada macam kalau dekat pantai Copenhagen tu boleh nampak wind farm diorang macam berderet situ, ada 20 turbine. So 20 turbine ni boleh menghasilkan macam lebih kurang puluh-puluh megawatt of energy. Energy yang wind farm tu dapat hasilkan, dia digunakan untuk supply electricity kepada 4% of Copenhagen people. Memang tak banyak 4% tu, tapi dapatlah mengurangkan kos negara tu daripada nak buat guna sumber yang lain. So kenapa Malaysia tak buat pula lah kan? Sebab angin kat Malaysia sangat slow. So dia pernah dianggarkan kelajuan angin dekat Malaysia ni dalam 2 meter per saat je. So memang kalau kau nak pusingkan kincir angin yang besar, tak boleh nak gerak pun kot kipas tu. Lepas tu banyaklah lagi pening kepala nak kena fikir, sebab kita ada monsun, angin kita kejap daripada sini, kejap daripada sana. Lepas tu habis tu kita punya kincir angin tu nak kena gerak-gerak sana sini ke? So gitulah.